Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, bertemu kita lagi pada hari ini, pada petang ini, untuk kita membincangkan beberapa isu ataupun beberapa topik berkenaan dengan syarikat Sdn Bhd dan juga syarikat Berhad. So untuk petang ini saya nak menjuruskan satu topik yang lebih details lah, berkenaan dengan cara ataupun bagaimana ataupun mungkinkah ada juga yang bertanya kepada saya itu, macam mana kalau kita dah ada sebuah syarikat dan ingin tutup, apa yang kita perlu, apa option yang kita ada, apakah cara yang kita boleh buat. So yang ini saya akan kongsikan bersama tuan-tuan, bagaimanakah cara ataupun apakah yang diperkatakan ataupun yang telah ditetapkan oleh Akta Syarikat 2016 berkenaan dengan syarikat dalam konteks pemberhentian syarikat. Okay? So sebelum kita nak bermula perbincangan kita pada petang ini, so saya harap mana yang baru masuk ataupun baru join live kita pada petang ini boleh sama-sama kongsikan di wall masing-masing. Semoga ilmu ataupun info-info yang kita nak kongsikan pada petang ini dapat dinikmati secara beramai-ramai. So kalau andai kata kalau tuan-tuan ada persoalan yang berkaitan, kalau tak berkaitan pun tak apa, mungkin ada soalan-soalan lain yang bermain di fikiran, tuan-tuan boleh turunkan komen di bawah ataupun boleh tekan link dan WhatsApp pada saya terus. So insyaAllah saya akan menjawab apa sahaja soalan-soalan yang mungkin boleh membantu tuan-tuan dalam membuat sesuatu keputusan lah. Okay. So kita mula dengan satu topik berkenaan dengan perberhentian syarikat. So kalau kita lihat perberhentian syarikat ini mengikut Akta 432, di sini dalam akta ini pun dia telah menjelaskan cara-cara untuk kita membuat pergulungan ataupun winding up company. So untuk petang ini saya akan menceritakan secara umum dahulu apakah yang dikatakan dengan pergulungan, macam mana cara-cara pergulungan, dan mungkin apakah bila kita nak buat pergulungan syarikat ini ataupun winding up company ini, dia memerlukan liquidator. So ataupun kita panggil penyelesai lah. Apakah syarat-syarat ataupun kelayakan yang diperlukan untuk seseorang itu menjadi seorang liquidator ataupun penyelesai. So berpandukan dengan Akta Syarikat 432, Section 432 Akta Syarikat 2016, di sini dia ada dua cara pergulungan, yang mana cara pergulungan sesuatu syarikat ini boleh dilaksanakan sama ada yang pertama melalui perintah pergulungan yang dibuat oleh mahkamah. So yang pertama ini memang direct daripada court order lah. Ini boleh company boleh membuat winding up melalui court order, dan yang kedua adalah melalui pergulungan sukarela ataupun voluntary winding up. Dan untuk pergulungan sukarela ini dia ada dua jenis ataupun dia boleh dilakukan melalui dua ketetapan. Yang itu, yang pertama adalah melalui pergulungan sukarela anggota jika syarikat adalah solvent dan penyelesai dilantik oleh anggota dalam mesyuarat anggota. Dan satu lagi adalah melalui pergulungan sukarela pemiutang jika syarikat tidak solvent dan penyelesai dilantik oleh pemiutang dalam mesyuarat pemiutang. So kat sini ada dua jenis ataupun dua cara yang kita boleh gunakan untuk di bawah pergulungan sukarela, iaitu melalui anggota, melalui members ataupun melalui members company, dan yang kedua adalah melalui pemiutang. So kalau mungkin kita ada masalah dengan pemiutang ataupun creditors dan ada yuran-yuran ataupun tunggakan yang agak besar yang kita tak boleh nak langsaikan, dan boleh jadi creditors ini akan membuat satu cara untuk mendapatkan balik dia punya hutang-hutang yang telah lama yang tak dibayar itu, dengan cara kita membuat winding up dengan syarikat lah. Alright, so kita tengok dulu apakah kelayakan untuk liquidator. Sebab apa? Selepas sahaja kita memutuskan untuk kita membuat pergulungan syarikat, so kita akan melantik seorang liquidator. So seorang liquidator ini kita nak tengok dulu
bagaimanakah kita boleh melantik seorang liquidator. So di sini mengikut Section 433(1), takluk pada seksyen ini, seseorang selain pegawai penerima yang dilantik sebagai penyelesai interim, iaitu sebagai liquidator interim lah, dia akan boleh menjadi seorang interim dan tidak akan layak jika dia bukannya seorang penyelesai yang diluluskan. So dekat sini, kalau kita lihat penjelasan daripada seksyen 433 ini menunjukkan bahawa tertakluk pada seksyen ini, seorang selain pegawai penerima yang dilantik sebagai penyelesai interim ataupun penyelesai dalam pergulungan oleh mahkamah tidak layak kecuali dengan keizinan mahkamah bagi pelantikan sebagai penyelesai interim ataupun penyelesai bagi suatu syarikat jika dia bukan seorang penyelesai diluluskan. So maknanya kalau kita ni bukanlah seorang liquidator yang diluluskan, maka kita tak boleh menjadi seorang liquidator lah ataupun penyelesai. Dan yang kedua, jika dia berhutang dengan syarikat atau dengan suatu perbadanan yang disifatkan berhubung dengan syarikat menurut kuasa Seksyen 7 dalam amount yang melebihi RM25,000. Dan jika kalau seseorang itu juga ada mempunyai hutang berkaitan dengan syarikat melebihi RM25,000, maka dia pun tak boleh ataupun tidak layak untuk menjadi liquidator bagi kes ONDM untuk syarikat. Dan yang ketiga, dia merupakan pegawai syarikat. So pegawai syarikat sendiri pun tidak boleh menjadi seorang liquidator. Dan juga yang keempat, dia merupakan pekongsi, majikan atau pekerja bagi pegawai syarikat. Selain daripada pegawai syarikat, pekongsi, dia punya partner, dia punya pekerja ataupun majikan sekalipun memang tak boleh, tak layak untuk menjadi liquidator ataupun penyelesai. Dan yang seterusnya, yang kelima, dia merupakan pekongsi atau pekerja bagi pekerja kepada pegawai syarikat. Walaupun pegawai syarikat kita ada pekerja bawah dia, so itu pun tak boleh menjadi penghalang untuk melayakkan dia sebagai seorang penyelesai lah. Dan dia menyerahkan estetnya bagi faedah pemiutangnya atau membuat perkiraan dengan pemiutangnya di bawah mana-mana undang yang berhubung dengan kebankrapan. So kalaulah dia ada kes ataupun ada isu ataupun telah menjadi bankrupt pun, tak melayakkan dia untuk menjadi penyelesai. Dan jika dia telah disabitkan dengan kesalahan yang melibatkan dengan fraud ataupun ketidakjujuran yang apabila disabit dihukum dengan pemenjaraan selama 3 bulan atau lebih. So kalau ada kes isu-isu, walaupun mungkin dia seorang liquidator yang diluluskan, tapi dia ada isu berkenaan dengan fraud yang telah berlaku dan dia disabitkan hukum penjara selama 3 bulan ataupun lebih. So kalau 3 bulan ataupun lebih dia disabitkan pemenjaraan, so dia pun dikategorikan sebagai tidak layak untuk menjadi penyelesai. Okay. Dan untuk perenggan 1A dan juga 1C, yang mana untuk 1A ni dia bukan penyelesai yang diluluskan, yang C ni pula dia merupakan pegawai syarikat. Okey, kalau untuk penyelesai yang diluluskan dan juga pegawai syarikat, perkara ini dia tidak terpakai jika syarikat ini membuat satu pergulungan sukarela melalui anggota. Kalau dia buat pergulungan secara volunteer melalui anggota, so untuk yang tidak diluluskan dan juga pegawai syarikat ni dia tak diguna pakai lah. Maknanya boleh jika pegawai syarikat ataupun seseorang penyelesai yang tak diluluskan ini pun, dia bukan penyelesai yang diluluskan pun boleh menjadi kalau dia buat pergulungan di bawah pergulungan sukarela anggota. Dan yang kedua, jika suatu penggulungan sukarela pemiutang, jika melalui suatu ketetapan ataupun satu resolusi yang dijalankan oleh majoriti pemiutang daripada bilangan dan nilai yang hadir dengan sendiri atau melalui proksi, mengundi dalam mesyuarat yang notis 7 hari diberikan kepada tiap-tiap pemiutang yang menyatakan tujuan mesyuarat itu ditentukan bahawa perenggan 1A dan C adalah salah satu daripada perenggan itu tidak terpakai. So kalau macam yang saya sebut tadi, kalau under sukarela ni dia ada 2 jenis. Yang pertama melalui members dan kedua melalui creditors lah, pergulungan sukarela creditors. So kalaulah dalam creditors tu, bila dia dah buat satu
dia dah buat satu perbincangan dan dia meluluskan bahawa dia nak melantik seorang ini, mungkin adalah ahli syarikat ataupun dia ni bukanlah seorang penyelesai diluluskan, so maka boleh dia terpakai, dia boleh dikecualikan daripada ketidaklayakan dia untuk menjadi seorang penyelesai ataupun liquidator. Okey, bagi maksud perenggan 1A tadi, iaitu dia bukan seorang penyelesai yang diluluskan itu, mana-mana orang yang merupakan anggota badan profesional diiktiraf boleh memohon kepada menteri yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab bagi kewangan untuk diluluskan sebagai seorang penyelesai bagi maksud akta ini. Maksudnya mana-mana sahaja orang ataupun mana-mana sahaja individu yang merupakan anggota badan profesional yang diiktiraf boleh boleh merupakan seorang yang penyelesai yang diluluskan lah, itu maksud dia. So mungkin ada banyak professional bodies yang mungkin diiktiraf untuk menjadikan seseorang itu layak menjadi seorang penyelesai ataupun liquidator. Contohnya adalah MIA ataupun untuk insolvensi. Nanti saya akan terangkanlah badan-badan profesional yang membuat yang memang membuat bahagian untuk liquidator ini. Dan seterusnya, menteri yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab bagi kewangan boleh meluluskan mana-mana orang sebagai penyelesai jika menteri berpuas hati dengan pengalaman, keupayaan orang itu dan selepas pembayaran fee yang ditetapkan oleh orang itu. Dan untuk kelulusan untuk menjadikan dia ni seorang penyelesai yang diluluskan ataupun liquidator yang approval liquidator ini, dia perlu mendapatkan kelulusan daripada menteri dululah. Dan kalau menteri pun berpuas hati, mungkin tengok daripada pengalaman dia memang seorang yang berkelayakan, ada pengalaman, boleh tahu cara menguruskan aset-aset ataupun menguruskan pembutuhan-pembutuhan ini, mungkin dengan kelulusan daripada menteri ini melayakkan dia menjadi seorang penyelesai yang diluluskan lah. Dan seterusnya, untuk maksud subsection 3 tadi, untuk section 3 yang berkenaan dengan bodies tadi tu, menteri boleh selepas berunding dengan menteri yang dipertanggungjawabkan dengan tanggungjawab bagi kewangan menetapkan satu badan yang hendak diiktiraf sebagai badan profesional yang diiktiraf. So yang ni badan-badan profesional itu nanti saya akan terangkan di bahagian belakang nanti. Dan seterusnya, untuk seseorang yang tidak boleh dilantik sebagai penyelesai bagi sesuatu syarikat melainkan jika dia bersetuju secara bertulis sebelum pelantikan untuk bertindak sebagai penyelesai itu. So kalaulah kita dah melantik orang tu sebagai penyelesai untuk kita punya syarikat, tapi dia belum lagi bersetuju secara bertulis, so itu tidak menunjukkan bahawa dia secara official lah. Dia selagi mana dia tak memberi persetujuan secara bertulis, maka dia belum lagi boleh diiktiraf sebagai penyelesai sesuatu syarikat. Okey. Dan seterusnya kita tengok pula berkenaan dengan tanggungjawab ataupun liability penyumbang bagi anggota sekarang dan terdahulu. Maksudnya kat sini kita nak tengok dari segi tanggungjawab contributor ataupun shareholders ataupun members, apakah tanggungjawab dia, apa yang perlu dia buat, apa peranan dia semasa dalam tempoh pergulungan syarikat ini, apa yang dia perlu buat. So kita boleh lihat di section 435 Akta Syarikat 2016, apabila seseorang syarikat ini ataupun apabila sesuatu syarikat digulung, tiap-tiap anggota sekarang dan dahulu, maknanya members yang ada sekarang ni, pemegang saham sekarang ini, dan juga mungkin sebelum ni dia ada jual saham dekat orang lain, dia beli saham daripada orang lain, so orang yang lain tu juga dia bertanggungjawab untuk menyumbang kepada aset syarikat sehingga satu umam mencukupi bagi pembayaran hutang dan liability dan kos, charge dan perbelanjaan pergulungan bagi pelarasan hak penyumbang di kalangan anggota-anggota sekarang dan dahulu. Okey, mengikut Akta 43 section 435 ini, siapa sahaja, tak kisahlah sama ada dia merupakan pemegang saham sekarang, members sekarang, ataupun sebelum terdahululah ataupun sebelum-sebelum ni, kalau dia bertanggungjawab ke atas segala kos-kos dia kena selesaikan, apa sahaja mungkin aset-aset ataupun sumbangan yang perlu dia keluarkan untuk menyelesaikan aktiviti ataupun proses pergulungan ini. Tetapi
seseorang anggota dahulu tidak akan bertanggungjawab atau tidak akan bertanggungan untuk menyumbang di bawah Seksyen 1 jika dia terhenti menjadi anggota selama 1 tahun ataupun lebih sebelum permulaan pergulungan. Okey, andai kata kalau tuan-tuan merupakan members kepada sebuah syarikat dan selepas saja tuan-tuan bertukar members ataupun transfer share kepada orang lain, tempoh tu tak sampai pun 1 bulan, tak sampai pun 1 tahun, dan selepas tu dia dah nak tutup syarikat, dia nak gulung syarikat. So kalau kita punya proses itu, tempoh itu kurang daripada 1 tahun, so maka tuan-tuan bertanggungjawab ke atas segala kos-kos ataupun perlulah menyumbang ke atas syarikat sehingga amount tu settle. Tapi kalau lebih daripada 1 tahun, so tuan-tuan tidak bertanggungjawab lah untuk di atas penyumbangan di bawah Seksyen 1. Dan jika berkenaan apa-apa hutang ataupun liability syarikat yang dengannya dibuat kontrak selepas dia terhenti menjadi anggota. So kalau dalam kontrak tu pun dah inform ataupun dah mention dia punya khidmat ataupun dia punya servis ni tak digunakan dah, so maka itu pun boleh tidak melayakkan dia untuk menanggung segala kos-kos yang terbabit akan datang. Dan yang ketiga, jika didapati oleh mahkamah bahawa anggota sedia ada tidak mampu untuk menjelaskan sumbangan yang dikehendaki supaya dibuat oleh anggota yang sedia ada, iaitu di bawah akta ini. Okey, dia ada dalam 2 situasi lah. So yang situasi yang pertama ini adalah dalam hal sesuatu syarikat berhad menurut share, tiada sumbangan boleh dikehendaki daripada mana-mana anggota yang melebihi amount. Jika ada yang tidak dibayar ke atas share yang berkenaan dengan anggota itu bertanggungan sebagai anggota sekarang atau terdahulu. So kat sini contohlah, kalau anda kata tuan-tuan ni ada share sebanyak RM100,000 dan yang share yang berbayar adalah baru RM50,000, tetapi hutang ataupun liability yang perlu ditanggung oleh syarikat untuk proses penggulungan syarikat ini melebihi daripada amount modal yang telah tuan-tuan letakkan lah. Okay, contoh, kalau tuan-tuan ada 100,000 share tapi baru bayar kepada syarikat RM50,000 tetapi hutang adalah RM80,000. So baki share sebanyak RM30,000 ni akan bertanggungjawabkan di atas members yang belum menjelaskan lagi dia punya share itu. So andai kata kalau RM50,000 dan sepatutnya RM100,000, ada baki lagi RM50,000, tapi dia punya kos dia hanya memerlukan RM10,000 lagi yang belum dijelaskan, maka hanya RM10,000 saja yang diperlukan untuk tuan-tuan menjadi satu tanggungjawab lah ataupun menjadi satu liability ke atas tuan-tuan untuk menyelesaikan berkenaan dengan pergulungan syarikat ini. Dan dalam hal sesuatu syarikat berhad menurut jaminan, tiada sumbangan tertakluk kepada subsection 5 boleh diminta daripada mana-mana anggota yang melebihi amount yang diaku janji untuk disumbangkan oleh anggota itu kepada aset syarikatnya sekiranya syarikat itu digulung. Dan kalau untuk syarikat yang menurut jaminan, limited by guarantee, yang ni dia boleh minta kepada garanti, dia punya penjamin itu, dia punya garanti itu ataupun dia punya jaminan dari tadi itulah. So kalau anda kata kalau dia punya jaminan itu adalah sebanyak RM500,000, maka dia pun belum masukkan lagi ke dalam akaun syarikat ataupun akaun yayasan itu, maka dia perlu dia bertanggungjawab ke atas amount baki yang perlu dijelaskan. Okey, dan seterusnya kalau kita lihat berkenaan dengan dividen pula. Kalaulah dividen, contohlah tuan-tuan dah buka syarikat, kemudian dah cukup 1 tahun dan ada dividen yang perlu dibayar kepada pemegang-pemegang saham, tetapi belum sempat lagi nak pegang saham, nak dapat dividen tu dah proses dalam proses pergulungan. Bila mana dalam proses pergulungan ini, so amount yang mana yang perlu dibayar kepada pemegang saham itu tidak dikira sebagai hutang. Dia tak kira sebagai hutang. Dividen yang perlu dibayar kepada pemegang saham itu tak dikira sebagai hutang lah. So melainkan kalau ada barang-barang yang kita belum bayar lagi kepada supplier kita, itu kita akan kategorikan sebagai hutang. Tapi dalam kes pergulungan ini, dividen yang belum dibayar, yang belum diterima oleh pemegang saham, tidak akan dikira sebagai hutang. Okey. Seterusnya kita tengok juga dalam pergulungan serta syarikat berhad, mana-mana pengarah sama ada dahulu
ataupun sekarang yang liability-nya adalah tidak terhad, hendaklah bertanggungjawab atau bertanggungan untuk membuat sumbangan selanjutnya seolah-olah pengarah itu merupakan anggota sesuatu syarikat tidak terhad sebagai tambahan kepada liability jika ada untuk menyumbang sebagai anggota biasa. So ini pun sama, mana-mana tak kisahlah yang dahulu ke ataupun yang sekarang ke pengarah, so dia juga ada liability yang perlu ditanggung jika dia merupakan liability tidak terhad lah. Dia juga ada liability yang perlu ditanggung untuk syarikat untuk menyelesaikan kes-kes untuk sebelum tempoh proses pergulungan ini. So walau apa pun juga dalam Subsection 3, so seorang pengarah yang dahulu tidak akan bertanggungan untuk membuat sumbangan selanjutnya jika dia terhenti memegang jawatan selama 1 tahun atau lebih sebelum permulaan pergulungan. So kalaulah tuan-tuan merupakan seorang pengarah dan dah berhenti, dah resign daripada syarikat itu lebih daripada 1 tahun, so liability itu tak jatuh pada tuan. So hanyalah jika tuan-tuan mungkin baru lepas resign daripada sebagai seorang pengarah dan proses tiba-tiba dalam proses 2-3 bulan selepas itu nak buat proses pergulungan, dan itu menjadi salah satu liability juga ke atas pengarah untuk menyelesaikan segala amount yang tertunggak ataupun yang perlu dijelaskan sebelum proses pergulungan ini tamatlah. Dan seseorang pengarah yang dahulu tidak bertanggungjawab juga untuk membuat sumbangan selanjutnya berkenaan dengan apa-apa hutang ataupun tanggungan syarikat yang dengannya dibuat kontrak selepas pengarah itu terhenti memegang jawatan. So kalau by contract pun pengarah ni dia tidak akan bertanggungjawab kalau dia punya kontrak dah habis. Dan seterusnya, yang ketiga, tertakluk kepada perlembagaan, seseorang pengarah tidak bertanggungan untuk membuat sumbangan selanjutnya melainkan jika difikirkan perlu oleh mahkamah untuk menghendaki sumbangan itu bagi menyelesaikan hutang-hutang, tanggungan syarikat dan kos charge berlebihan bagi pergulungan. So kalau kat sini andai kata kalau pengarah itu difikirkan oleh mahkamah, so mahkamah rasa dia perlu bertanggungjawab untuk menyelesaikan baki-baki kos ataupun charge-charge perbelanjaan untuk proses pergulungan ini, maka seseorang pengarah itu juga dia tidak akan bertanggungan untuk membuat sumbangan selanjutnya. So dia pun tak perlu untuk memberikan ataupun liability ke atas dia untuk menyelesaikan amount tersebut. Okay. Dan selepas pergulungan suatu syarikat berhad, kedua-dua dengan share dan jaminan, tiap-tiap anggota hendaklah bertanggungan dan menyumbang setakat apa jumlah wang yang tidak dibayar ke atas share yang dipegang oleh anggota itu. So maknanya kat sini kalaulah tuan-tuan ada masih lagi berhutang ataupun ada amount yang belum dibayar, contoh kalau sebagai seorang director ada pinjaman ke atas director kepada syarikat, so tuan-tuan perlu jelaskan berapa amount yang perlu dijelaskan sahaja, ataupun mungkin dia sebagai shareholder dia belum bayar lagi paid up capital tu, dia punya capital share capital tu dia belum paid lagi, dia unpaid capital lagi, so dia hanya dipertanggungjawabkan untuk membayar ataupun menyumbang amount yang belum dibayar lagi sahaja. So ini tertulis dalam Akta Syarikat 2016. So kita tengok pada jika hal-hal penyumbang, sebab penyumbang ini dia bukan tertumpu kepada shareholder sahaja, dia bukannya kepada member sahaja, dia juga adalah tertakluk kepada pengarah juga sebagai seseorang yang di dalam kategori penyumbang. Okay. Dan penyumbang jika penyumbang dalam hal kematian anggota. Okay. Jika seseorang penyumbang mati sama ada sebelum atau selepas menyumbang, diletakkan dalam senarai penyumbang, wakil dirinya hendaklah bertanggungan mengikut perjalanan pentadbiran untuk menyumbang kepada aset syarikat. So dia kalaulah anda kata kalau dalam senarai itu dia merupakan salah seorang daripada penyumbang ataupun kontributor untuk menyelesaikan kes pergulungan ni, anda kata kalau dia meninggal sebelum ataupun selepas penyumbang tu dah masukkan dalam nama, so menjadi satu tanggungjawab untuk wakil ataupun waris dia untuk menyambung ataupun meneruskan proses tu, dia ada liability ke atas waris pula. So waris yang bertanggungjawab untuk menyelesaikan atau menyumbang amount yang telah
dipersetujui lah. Contoh kalau macam saya cakap tadi, anda kata kalau kita ada berbaki share yang belum kita jelaskan, so hanya amount itu sahaja yang perlu kita jelaskan dan menjadi tanggungjawab sebagai waris dia untuk menyelesaikan isu itu. Dan jika wakil diri melakukan keingkaran dan membayar apa-apa wang dalam membayar apa-apa wang yang diarahkan supaya dibayar oleh wakil diri, prosiding boleh diambil bagi mentadbir harta pusaka penyumbang dan yang mati dan bagi mengarahkan bayar wang yang dikenakan dibayar itu. So kalaulah waris dia tak nak bekerjasama dan dia kata tak boleh, ini kita orang punya harta, dan itu deal dengan dia je, so dia tak bagi kerjasama, maka kita boleh diarahkan supaya proceeding boleh diambil lah, proceeding mahkamah boleh diambil dan untuk mentadbir harta pusaka bagi pihak si mati itu. So daripada pihak si mati itu nanti dia akan kira, dia mengikut harta pusaka itu, dia akan ambil amount yang telah ditetapkan itu. So boleh. So kalau anda kata waris pun tidak bagi kerjasama, maka satu proceeding boleh dibuat dan untuk mentadbir harta pusaka tersebut lah, bagi menyelesaikan amount-amount yang perlu dibayar. Okay? Dan jika penyumbang dalam hal kebankrapan pula, so kalau anda kata penyumbang ini dia ada masalah dalam kebankrapan, okay? Jika seseorang menyumbang menjadi bankrupt ataupun menyerahkan estetnya bagi faedah pemiutang sama ada sebelum atau selepas penyumbang itu diletakkan dalam senarai penyumbang, so pemegang amanah hendaklah mewakilinya bagi semua maksud pergulungan, hendaklah menjadi penyumbang dengan sewajarnya. So kat sini kita tengok, kalau anda kata kalau tuan-tuan dah ada dalam list sebagai seorang kontributor untuk menyelesaikan segala isu-isu yang berkaitan dengan hutang-hutang syarikat, maka kita perlu menjadi penyumbang dengan sewajarnya lah. Okay? So untuk seterusnya kita boleh tengok hal-hal keadaan yang mana kita boleh gulung secara sukarela lah, yang untuk pergulungan secara sukarela ataupun winding up by volunteer ini. So untuk sesuatu syarikat boleh digulung secara sukarela, yang dia perlu menepati dua perkara inilah. Okay? Yang pertama, jika sesuatu syarikat apabila tempoh, jika ada yang ditetapkan bagi jangka masa syarikat perlembagaan tamat tempoh atau peristiwa, jika ada berlaku yang apabila berlaku hendaklah dibubarkan syarikat itu dalam mesyuarat agung yang telah diluluskan bagi satu ketetapan yang mengendaki syarikat itu digulung secara sukarela. So maknanya kat sini perlu ada satu resolusi yang telah dibuat dalam mesyuarat agung. So dalam mesyuarat agung ni kita perlu meluluskan satu resolusi ataupun memerlukan suatu ketetapan sebelum kita membuat proses pergulungan syarikat itu. Dan jika syarikat memutuskan sedemikian melalui ketetapan khas, so ataupun melalui special resolution. So untuk melalui special resolution kita boleh buat winding up ataupun kita boleh gulung syarikat, kita boleh tutup syarikat melalui special resolution. Dan yang kedua melalui resolusi yang telah ditetapkan dalam mesyuarat agung. Okay. Untuk sesuatu syarikat ni dia mestilah menyerah simpan satu salinan yang bercetak, iaitu satu salinan resolusi dengan SSM ataupun pendaftar dalam masa 7 hari dari kelulusan suatu ketetapan bagi pergulungan sukarela. So kalau tuan-tuan apply untuk di bawah winding up, volunteer up members, so kena hantar kepada SSM ataupun pendaftar ini dalam masa tempoh 7 hari daripada tarikh resolusi itu diluluskan. So kalau resolusi itu diluluskan pada 7 hari bulan 7, maka dalam masa 7 hari perlu submit terus ke SSM. Okay? Dan memberikan notis tentang ketetapan itu dalam satu surat khabar yang diedarkan secara meluas di Malaysia dalam bahasa kebangsaan dan satu surat yang diedarkan secara meluas di Malaysia dalam bahasa Inggeris dalam masa 10 hari selepas kelulusan ketetapan itu. So selepas saja resolusi itulah diluluskan oleh majlis semasa general meeting tu, so kita perlu ada masa dalam 10 hari untuk kita memberi notis ataupun kita kena war-warkan secara meluas melalui surat khabar menggunakan bahasa kebangsaan dan juga menggunakan bahasa Inggeris. Kedua-dua ni perlu kita buat untuk dalam proses pergulungan syarikat ini. So dan syarikat dan tiap-tiap pegawai yang melanggar subsection 2, iaitu melanggar untuk kita menghantar resolusi itu kepada SSM dan juga membuat war-warkan
berkenaan dengan pembubaran syarikat itu, jika kita melanggar, so kita boleh disabitkan dengan denda tak lebih daripada RM10,000, dan juga kalau masih lagi berterusan, RM500 bagi setiap hari selama kesalahan itu berterusan. So kalau tuan-tuan dah melanggar, so akan kena RM10,000 plus dengan RM500 paling tinggi, RM500 setiap hari. Kalau dah 2 hari, lebih 2 hari, tambah lagi RM500. Kalau lebih lagi 3 hari, tambah lagi RM500 secara berterusan dia kali. Tapi tak melebihi daripada RM500 lah kalau kita melanggar subsection 2 tadi, iaitu apa subsection 2, serah simpan resolusi itu kepada SSM dalam masa tempoh 7 hari, dan juga memberikan notis tentang resolusi itu dalam satu surat khabar. Kalau kita melanggar, maka ini antara merupakan denda daripada kesalahan kerana melanggar, tidak kena sabit RM10,000. So agak tinggi lah, right? Dan seterusnya kita tengok pula berkenaan dengan penyelesaian interim ataupun interim liquidator lah. So jika pengarah suatu syarikat membuat suatu akuan berkanun bahawa syarikat tidak dapat meneruskan perniagaan disebabkan liability-nya, so mesyuarat syarikat itu dan pembutang telah dipanggil bagi suatu tarikh dalam masa 30 hari dari tarikh pengisytiharan. So kalaulah kata dah tak mampu nak meneruskan perniagaan, so kena buat satu akuan berkanun lah. Pengarah kena buat satu akuan berkanun, bagi tahu kat situ yang syarikat tidak dapat meneruskan perniagaannya disebabkan liability-nya terlalu tinggi. Dan juga mesyuarat syarikat itu perlu panggil lah pembutang-pembutang, kena inform pembutang untuk setkan satu masa dalam masa 30 hari dari tarikh pengisytiharan akuan tadi itu. Dan pengarah hendaklah dengan serta-merta melantik seorang penyelesai diluluskan sebagai penyelesai interim selepas akuan berkanun itu diserah simpan dengan pendaftar. So selesai sahaja kita menghantar akuan berkanun itu kepada SSM ataupun pendaftar, kita perlulah serta-merta melantik seorang penyelesai ataupun liquidator itu sebagai penyelesai interim dulu. Selepas hantar itu, terus kita kena melantik seorang interim liquidator. Dan seorang penyelesai interim hendaklah mempunyai segala fungsi dan kuasa seorang penyelesai dalam pergulungan berhutang tertakluk kepada apa-apa had sekatan sebagaimana yang ditetapkan oleh kaedah-kaedah yang berhubung dengan pergulungan. So segala kuasa-kuasa ataupun tanggungjawab penyelesai interim ini ataupun interim liquidator ini sama dengan liquidator yang sebenar lah. So kuasa-kuasa liquidator ini dia diambil, segala kuasa-kuasa pengarah ini akan diberi kepada liquidator. So liquidator ni akan menguruskan segala hal-hal berkaitan dengan proses pergulungan syarikat nanti. Okay. Pelantikan seorang penyelesai interim di bawah seksyen ini hendaklah berterusan selama 30 hari dari tarikh pelantikannya atau selama apa-apa tempoh selanjutnya sebagaimana yang dibenarkan oleh pegawai penerima dalam apa-apa hal tertentu sehingga pelantikan seorang penyelesai mengikut mana-mana yang berlaku dahulu. So untuk sebagai penyelesai interim ni ataupun interim liquidator ini, dia perlulah berterusan menjadi sebagai interim liquidator selama tempoh 30 hari. Jika perlu masa yang berlebihan, dia dibenarkanlah. Okay? Dan notis ini suatu salinan pengisytiharan yang diserah simpan pada pendaftar hendaklah diiklankan dalam masa 14 hari dari tarikh pelantikan penyelesai. So dalam masa selepas kita dah melantik interim liquidator itu, kita perlu mengiklankan ataupun kena inform, kena isytiharkan ataupun kena submit, kena serah simpan kepada pendaftar dalam masa 14 hari daripada tempoh pelantikan. Okay, seorang penyelesai interim adalah berhak untuk menerima apa-apa gaji yang cara peratusan ataupun selainnya sebagaimana yang telah ditetapkan di bawah kaedah-kaedah pergulungan. So untuk sebagai seorang interim liquidator ataupun liquidator ini, dia berhak untuk menerima gaji ataupun apa-apa bayaran secara peratusan ataupun apa-apa yang telah ditetapkan lah. Okay? Dan untuk tarikh permulaan pergulungan ini, sesuatu pergulungan sukarela hendaklah bermula jika seseorang penyelesai interim dilantik sebelum ketetapan bagi pergulungan sukarela diluluskan. So kita perlu lantik dulu siapakah
interim penyelesai interim ataupun interim liquidator ini sebelum resolusi diluluskan. Sebelum resolusi diluluskan, kita dah kena melantik siapakah yang akan jadi penyelesai interim tu, dan dalam apa-apa hal lain pada masa ketetapan bagi penggulungan sukarela diluluskan. Okey, satu salinan pengisytiharan yang disebut dalam perangan 1A hendaklah diserah simpan dengan pegawai penerima. So dokumen-dokumen ataupun pengisytiharan tu perlu diserah simpan kepada pegawai penerima lah. So syarikat hendaklah terhenti daripada menjalankan perniagaan dari permulaan penggulungan kecuali setakat yang dikehendaki pada pendapat penyelesaian bagi faedah penggulungan. So bila kita dah start sahaja proses penggulungan ini, maka segala aktiviti-aktiviti syarikat perlu dihentikan lah. So dah tak boleh ada lagi proses jual beli ataupun keluarkan invoice untuk pembayaran, sebab ini dia dah masuk pada proses penggulungan ni. Segala apa-apa saja aktiviti masuk ataupun keluar, pembelian ataupun apa sahaja dah perlu dihentikan lah. Okay? So, walau apa pun sebaliknya dalam perlembagaan, keadaan korporat dan kuasa korporat syarikat adalah diteruskan sehingga syarikat dibubarkan. So kalau selagi mana dia adalah seorang pengarah ataupun seorang members ataupun pemegang saham, so kuasa-kuasa dia ataupun kuasa-kuasa korporat syarikat tu masih lagi diteruskan, kecuali aktiviti-aktiviti syarikat sahaja yang akan dihentikan. Okey, apa-apa pemindahan share yang bukan suatu pemindahan yang dibuat kepada atau dengan kebenaran penyelesai, dan apa-apa pengubahan dalam kedudukan anggota yang dibuat selepas permulaan penggulungan hendaklah terbatal. So kalau ada tiba-tiba dah start masuk penggulungan, ada buat pemindahan share ke apa, walaupun dapat kebenaran daripada penyelesai ni, maka semua itu hendaklah terbatal. Okey, so kita tengok pula pada pengisytiharan kesolvenan. Okey, jika dicadangkan untuk menggulung suatu syarikat secara sukarela, okey, pengarah atau dalam hal suatu syarikat mempunyai lebih daripada satu pengarah, majoriti pengarah boleh membuat satu pengisytiharan bertulis yang menyatakan bahawa pengarah itu telah membuat siasatan tentang hal ehwal syarikat itu. Isytihar secara bertulis perlu dibuat oleh pengarah berkenaan dengan siasatan berkenaan dengan ahli waris syarikat lah. Dan yang kedua, dalam mesyuarat pengarah memberikan pendapat bahawa syarikat itu boleh membayar hutangnya dengan sepenuhnya dalam tempoh tidak melebihi 12 bulan ataupun selepas permulaan penggulungan. So bila kita nak settlekan kes penggulungan ini, pengisytiharan kesolvenan ni perlu diisytihar lah. So perlu mendapat confirmation yang segala hutang-hutang yang ada oleh pengarah ataupun members, so kena selesaikan hutang tersebut dalam tempoh tidak melebihi 12 bulan, ataupun selepas start saja permulaan penggulungan tu dah boleh start perlu bayar lah. Okay? Dan pengisytiharan dalam subsection 1 ni hendaklah dibuat oleh pengarah sebelum tarikh notis tentang mesyuarat yang dalamnya ketetapan bagi penggulungan syarikat dicadangkan dan dihantar kepada anggota sesuatu syarikat. So untuk pengisytiharan yang saya sebut tadi, pengisytiharan kesolvenan tu, kita perlu buat sebelum notis mesyuarat berkenaan dengan resolusi itu diluluskan. So sebelum diluluskan, sebelum notis itu dikeluarkan, so pengarah perlu membuat pengisytiharan lah, pengisytiharan tentang kesolvenan beliau. Okay. Dan seterusnya, suatu penyataan tentang hal ehwal syarikat adalah terikat dengan pengisytiharan yang mengandungi butir-butir yang disediakan sehingga tarikh terakhir yang dapat dilaksanakan sebelum pengisytiharan itu dibuat seperti berikut. Yang pertama, aset dan jumlah keseluruhan umur dijangka diperolehi, liability syarikat dan juga anggaran perbelanjaan bagi penggulungan. So untuk ehwal syarikat ni, kita dah perlu isytihar apakah butir-butir, apakah makmon, bila date dia berkenaan dengan aset syarikat, liability syarikat berapa banyak, sebab nak finalisekan, nak confirmkan berapakah keadaan kewangan yang semasa dalam proses penggulungan ini. Dari segi dia punya liability, dari segi dia punya aset, mungkin dan juga anggaran yang terbabit dalam proses penggulungan ini akan disediakan details dia. Okay? Dan seterusnya, untuk pengisytiharan yang dibuat oleh pengarah tidak mempunyai apa-apa kesan bagi maksud akta ini, melainkan jika pengisytiharan itu dibuat dalam mesyuarat pengarah yang disebut dalam subsection 1. Okey, so apa saja yang pengarah isytiharkan tu, dia tak akan memberi kesan selain daripada
yang disebut dalam Section 1 tadi itulah. Okey, dan seterusnya dibuat dalam masa 5 minggu sebelum ketetapan bagi penggulungan sukarela diluluskan. So pengisytiharan ini juga perlu dibuat dalam masa tempoh 5 minggu sebelum penggulungan sukarela itu diluluskan. Resolusi yang kita nak buat penggulungan itu diluluskan, kita dah kena buat pengisytiharan itu dalam masa tempoh 5 minggu. Dan seterusnya perlu disedia simpan dengan pendaftar ataupun pihak SSM sebelum tarikh notis tentang mesyuarat yang dalamnya ketetapan bagi penggulungan syarikat yang akan dicadangkan dihantar kepada anggota syarikat. So resolusi yang mengatakan bahawa syarikat nak buat proses penggulungan ni perlu dihantar kepada pihak pendaftar ataupun pihak SSM. Dan jika kita melanggar arahan ini, maka kalau contohlah tuan-tuan nak buat penggulungan tapi tak hantar notis kepada pihak pendaftar, maka jika disabit kesalahan, tuan-tuan boleh didenda tidak melebihi RM250,000, RM250,000 ataupun dan juga RM1,000 bagi setiap hari selama mana kesalahan itu berterusan. Selagi mana tuan-tuan tak submit dokumen tu dalam masa tempoh 5 minggu tadi tu, tuan-tuan perlu akan dikenakan penalti ataupun denda sebanyak RM250,000. Kalau tak submit pada esoknya juga tambah lagi RM1,000 dan tambah RM1,000 dan seterusnya lah. Benda ni maknanya kena submit ataupun kena serah simpan dokumen ni kepada pihak pendaftar tentang tarikh notis mesyuarat berkenaan dengan resolusi untuk penggulungan tu kepada pihak SSM, right? Dan seterusnya perbezaan di antara sukarela, anggota dan juga pembintang. Sebab untuk penggulungan sukarela ni dia terbahagi kepada dua. Dia ada anggota ataupun members, by members, volunteer by members, ataupun dengan pembintang ataupun creditors, right? So penggulungan yang dalam hal pengisytiharan mengarah di bawah Seksyen 443 telah dibuat merupakan suatu penggulungan sukarela anggota, dan penggulungan yang dalam hal-hal pengisytiharan itu tidak dibuat merupakan satu penggulungan sukarela pembintang. So kalaulah pengisytiharan di bawah Seksyen 443 itu dah dibuat, maka ia adalah satu penggulungan sukarela di bawah anggota ataupun members. Kalau tak buat, maka dia merupakan penggulungan sukarela pembintang. Sebab pembintang dia punya cara yang berbeza lah, cara yang lain pula. Okey, so saya rasa secara umum lah, ini saya belum masuk lagi berkenaan dengan penggulungan secara sukarela anggota, penggulungan secara sukarela pembintang. Saya pun belum masuk lagi berkenaan dengan striking off. Striking off ni pun salah satu cara untuk pemberhentian syarikat. So untuk details berkenaan dengan penggulungan sukarela anggota, saya akan ceritakan, saya akan bahaskan pada next live kita. Sebab mungkin untuk awal-awal ni kita nak cerita berkenaan dengan akta syarikat dululah, akta syarikat yang berkaitan dengan pemberhentian syarikat ini. So apa yang di bawah akta syarikat ni, apa yang diberitahu, bagaimanakah cara penggulungan tu, kita pun dah tahu. Untuk cara penggulungan tu dia ada dua cara. Okay. Yang pertama melalui order court, melalui mahkamah, ataupun melalui penggulungan sukarela. Tapi sukarela ni pula dia ada pecah lagi pada dua, sukarela by members dan juga sukarela by creditors ataupun pembintang. So untuk next live ni kita akan cerita berkenaan dengan sukarela by members. Kemudian kita akan terus kepada sukarela by creditors dan seterusnya by court. Kita akan pergi satu persatu bagaimanakah prosedur ataupun cara ataupun perkara yang berkaitan dengan proses penggulungan ini. Mungkin tuan-tuan yang mana yang dah ada syarikat, yang mungkin berhasrat untuk menutup syarikat melalui winding up ataupun striking off, mungkin boleh dengar dulu untuk fahamkan serba sedikit apakah yang dikatakan dengan winding off dan juga striking off. So saya rasa itu sahaja dulu untuk saya kongsikan pada petang ini. Terima kasih pada tuan-tuan yang sudi mendengar live kita pada petang ini berkenaan dengan pemberhentian syarikat. So insyaAllah kita jumpa lagi pada live kita pada esok dengan sambungan kepada topik kita pada hari ini berkenaan dengan pemberhentian syarikat. So itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.